Okay, boleh key in attendance sekarang boleh key in attendance. Okay, so we start now. Okay, so Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Sir, Yes, saya. Apa? kehadiran tu ada dua, sir. Sebab sepatutnya ni kan waktu lab. So klik dua-dua. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, okay, dah settle dah attendance. Alright, so kita start Kita start. So for kita we still in chapter 2 which means structure. Okay, kita end still in 2.1 lah. Okay, kita masih dalam 2.1. Okay, so for today's session kita akan cover weakness of Bohr atomic model, okay, the de Broglie postulate, Heisenberg uncertainty, orbital and also the quantum number of electron. Okay, kita akan cover benda ni. Okay, so by the end of this session, you should be able to state the weakness of Bohr atomic model. Okay, to state the dual nature of electron by using de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle, define term orbital, and you need to be able to explain all four quantum numbers of electron in an orbital. And the last one, we're going to sketch the three-dimensional shapes of S, P and D orbital. So, di hujung-hujung nanti kita akan melukis lah. That's why saya suruh awak lukis the axis. Okay, so we're going to start with the weakness of the Bohr atomic model. Okay, Bohr atomic model, even model itu adalah model yang baik, tapi there are certain things that the Bohr atomic model cannot explain. Okay, and there are certain weakness. Because bear in mind, yang Bohr atomic model is based purely on assumption sahaja. Sebab Bohr ni, masalah untuk Bohr atomic model lah, Bohr ni dia tak buat eksperimen nak prove dia punya assumption tu. Sebab most scientist, kalau kita nak produce satu teori, kalau kita nak produce satu teori, kita nak memperkenalkan orang lain, kita kena buat eksperimen, dapatkan data and then we going to use that data to support our theory. Tapi Bohr ni masalahnya, dia buat assumption dan assumption tu pula macam accidentally dia boleh digunakan untuk menerangkan. That's why dia tak bodoh sangat untuk buat eksperimen nak prove dia punya assumption. And tapi Bohr ni ada juga dia punya weakness dia. Even sampai sekarang kita still guna juga Bohr atomic model. Kita guna juga certain of the postulate. So for example, the term ground state, excited state, energy level tu kita masih guna sampai sekarang. Tapi ada benda yang kita dah tak guna dah. Sebab apa? Dia tak boleh nak explain semua benda. Okay, so kita akan tengoklah weakness dia dan macam mana kita nak improvekan daripada weakness of Bohr atomic model ni. Okay, so the first one, okay, Bohr cannot explain the line spectrum of atom or ion that contain more than one electron. Okay, sebab macam yang saya cerita sebelum ni, line spectrum semua tu adalah line spectrum of hydrogen atom only. Untuk Bohr punya sistem, kita panggil dia sebagai one electron system. Okay, that means the Bohr atomic model itu hanya kita boleh gunakan untuk explain any atoms or element or ion that consists of one electron sahaja. So the example is hydrogen and also lithium 2 plus. Maknanya Bohr punya model ni hanya kita boleh gunakan nak explain line spectrum hydrogen dan lithium 2 plus sahaja.
Tapi contoh untuk sodium, sodium dia tak boleh explain. Kenapa line spektrum sodium macam tu? Sama juga macam neon. Neon dia tak boleh explain sebab sodium and neon dia dah contain banyak elektron. Sebab apa? Kita tengok kalau saya ada satu proton dalam nukleus dan satu elektron dekat orbit, ni ada orbit, interaction yang awak hanya consider hanyalah interaction between this electron and this proton sahaja. Ini je interaction yang kita kena consider. So let's say kalau saya ada satu sistem yang ada dua proton. So let's say this one is proton 1, this one is proton 2, and we have electron 1 and we have electron 2, and this is the orbit. So kalau electron tu ada more than one ataupun atom tu ada more than one electron and proton, ada banyak interaction yang awak kena consider. First, awak kena consider the attraction between electron 1 and proton 1. Then awak kena consider interaction between electron 1 and proton 2. And then awak kena consider interaction between electron 2 and proton 1, and then electron 2 and proton 2. And then awak juga kena consider repulsion between proton 1 and proton 2, and also repulsion between electron 1 and electron 2. So even dengan addition satu elektron sahaja, dia membuatkan model tu jadi complicated. Banyak benda yang awak kena consider. That's why Bohr ni hanya kita panggil sebagai one electron system sebab dia hanya boleh digunakan untuk explain line spectrum untuk hydrogen, untuk lithium 2+, which is even lithium 2+ pun tak wujud sebenarnya. Sebab kalau kita kira dia punya energy tu membuatkan dia tak boleh wujud. Lithium 2+. Okay, ada soalan setakat ni? Any question? Tak ada, sir. Tak ada? Ni hujan-hujan sejuk ni cakap awak ngantuk tertidur je. Okay, and then this is one of the weakness. Second weakness of Bohr theory ni, dia cakap electron ni are restricted to move in certain distance around the nucleus sahaja. Sebab kalau Bohr dia cakap, so kita ada proton and neutron which is around nucleus, and then we have the electron, and the electron will move around a circular orbit. Maknanya ini sahaja pathway elektron tu. So kalau elektron tu ada kat situ, dia bergerak kat situ, maknanya dia ada certain radius. Dan radius tu dia tak boleh lari pada radius yang spesifik. Tapi masalah sekarang ni, kalau kita buat, there are certain experiment yang proof elektron ini sebenarnya adalah wave. Dia ada wave properties. Kalau wave atau gelombang, kalau wave bergerak, dia tak ada fixed distance. Dia boleh bergerak, dia boleh extend through the space. Tu masalahnya sekarang ni. Wave ni dia boleh bergerak through the space. Dia tak kisah. Dia tak ada anything yang akan restrict dia punya pathway tu. Ini another one yang Bohr, the weakness of Bohr atom ni. Sebab dia cakap elektron tu mesti ada dekat orbit tu. Dan setiap orbit tu dia ada radius dia tersendiri daripada nucleus. Itu one of the weakness. And then another weakness of Bohr atomic model is Bohr unable to explain the extra line form in the hydrogen spectrum. Okay, macam kita lukis semalam. Okay, ni contohnya hydrogen spectrum. So kita ada line. Sebenarnya line itu kalau awak expandkan dia, kalau awak zoom out the line itu, dia sebenarnya dia terhasil daripada few different line yang berada berdekatan sebenarnya. Bohr tak boleh explain kenapa ada banyak line ni yang bergabung dia jadi satu line. So kita akan tengoklah benda ni, kenapa kita ada banyak line tu. Ni sebenarnya contoh macam n equals to 2, satu kita dapat satu line je, tapi kalau kita zoomkan dia, zoom out dia, kita akan nampak dia sebenarnya terdiri daripada dua line yang berbeza yang bercantum jadi satu. Kalau n equals to 3, dia sebenarnya ada tiga line yang berbeza yang dia bercantum jadi satu. So Bohr cannot explain kalau kita guna Bohr atomic model. And then the last one, Bohr cannot explain the wave particle duality of electron. Sebab elektron ni depends on the experiment. It can be either behave as a particle or behave as a wave. So dia boleh mana-mana.
Dia boleh. So sebab kalau dia ikut Bohr ni assume elektron adalah partikel. So tapi sebenarnya elektron adalah partikel dan elektron juga adalah wave. So kita akan explore lah in detail lepas ni. Okay, so takat ini, any question? Okay, sir. Ada soalan tak? Tak ada Okay. So kalau tak ada, okay, kita tengok wave particle dualities of electron. Okay, since Bohr ni can explain the wave properties of electron, there are two more scientists lah, yang prominent scientists yang explain, yang berjaya proofkan yang elektron ni sebenarnya adalah wave dan elektron ni sebenarnya adalah particle. Okay, so macam contohnya, kalau saya ada satu metal, ini metal, okay, lepas tu saya bagi dia light. Macam kita tahu, cahaya, light, nama lain light adalah photon. Photon ni apa? Photon ni saja semalam. Photon ni apa? Apa maksud photon? Apa? Particle of light. Yes, correct. Photon is a particle of light. So photon is a particle of light. Maknanya photon ini ataupun light ini adalah sejenis partikel. Dan light yang kita pancarkan atau cahaya yang kita pancarkan dekat metal tu dia akan ada certain frequency. Dia akan ada certain frequency dan ada certain wavelength. Dan frekuensi dengan wavelength itu come in a package. Dia dalam bentuk package. So bentuk awak boleh sebagai macam kotak-kotak lah. Dan setiap kotak tu ada dia punya energy sendiri. Yang ini kita panggil sebagai a quanta of light. Okay. So kalau energy light yang kita pancarkan dekat metal tu cukup or enough, kita boleh kick elektron daripada metal tu. Kita boleh kick elektron daripada metal itu. Okay, so untuk eksperimen ni, yang ini kita panggil dia sebagai, saya rasa awak dah pernah belajar benda ni waktu sekolah menengah. Ataupun saya ingat, ataupun awak belajar benda ni dalam matri, kita panggil sebagai photoelectric effect. So maknanya photoelectric effect adalah efek di mana kita boleh kick elektron daripada metal dengan hanya pancarkan cahaya saja. So based on the photoelectric effect experiment ni, kita boleh buat conclusion yang light ini adalah partikel. So light is adalah partikel. Okay. Contohnya, lagi satu eksperimen. Okay, so kalau saya lagi satu eksperimen, saya ada cahaya. So ini light. Saya pancarkan dekat slit. Ada dua slit yang berbeza. Okay. Lepas tu sini ada screen. Sini ada screen. So, kalau waktu dia buat eksperimen ni, kita pancarkan light tu dekat slit yang berbeza, kita akan nampak light yang kita pancarkan tu akan undergo diffraction. Dia akan produce diffraction pattern. So, mana ada constructive and destructive. So, at the end of the screen, awak akan nampak macam ni. Kalau light ini adalah partikel, awak hanya akan nampak dua dot sahaja. Sebab, okay, contohnya, okay, kalau ada dua lubang, awak campakkan pasir. Macam mana hasil yang awak akan nampak dekat skrin tu? Macam mana hasil awak nampak? Kalau awak campak pasir melalui lubang tu. Two lines. Awak hanya akan nampak two lines kan, sebab pasir itu hanya boleh tembus dekat sini je. So maknanya kalau kita assume light itu adalah sebagai partikel, kita sepatutnya akan dapat dua intense line sahaja. Tapi kalau kita buat eksperimen ni, kita boleh nampak dia sebenarnya light yang pass through the slit tu menghasilkan diffraction pattern. So dia boleh buat conclusion di mana light ini adalah sama dengan wave. So sekarang ni diorang confused. So light ni partikel ke wave sebenarnya? Itu diorang confused ni. So diorang buat satu conclusion. Okay, diorang propose satu formula yang menunjukkan light ataupun elektron itu tersendiri, dia boleh jadi partikel boleh, dia boleh jadi wave pun boleh. Dia ada dua-dua properties depending on the experiment. So the one yang propose the first
wave particle duality of electron ni sebab adalah de Broglie. Okay, awak boleh je lah sebut Louis de Broglie sebab kita bukan native French speaking kan. Tapi sebenarnya Louis de Broglie, okay, dia propose that electron, which is a particle, okay, sebab kita tahu waktu chapter 1 kita baca electron is a particle. Okay, moving around the nucleus of an atom behave like a wave. Maknanya elektron adalah partikel, tapi dia bergerak dalam atom tu, dia bertindak sebagai wave. Maknanya elektron tu boleh jadi partikel, boleh jadi wave. So de Broglie ni, dia gabungkan dua equation. Okay, dia gabungkan dua equation. Sebab kalau kita ikut Einstein equation, energy adalah sama dengan mc square. Okay, where m is the mass. So Einstein basically shows the relationship between the mass of an object with the energy. Okay, dan kalau tengok kalau ikut Planck energy is equal to h nu. Maknanya energy bersamaan dia dengan dia punya frequency. Okay. So maknanya dia gabungkan dua-dua ni, dia akan dapat satu formula yang baru. De Broglie ni dia shows how the mass of an object dia ada relationship dengan dia punya wavelength. So let's say kalau mass saya tinggi, apa jadi dekat lambda ni? Decrease. Decrease kan? Lambda akan decrease. So that mean anything yang ada berat yang mass yang paling besar, kita akan hasilkan wavelength, tapi wavelength yang dihasilkan tu adalah sangat-sangat kecil dan almost negligible. Contohnya macam golf ball. Golf ball hasilkan wavelength, tapi sebab golf ball ni agak berat, wavelength yang dihasilkan oleh golf ball ni is very very small. Dia almost negligible lah, dia macam 10 to the power of minus something. Tapi macam elektron, the mass of an electron is times 10 to the power of minus 19, tak silap saya. Minus 90. So mana mass of electron is very small. So kalau mass of electron tu kecil, apa jadi dekat wavelength dia? Increase. So wavelength dia akan increase. So maknanya wavelength ini yang dihasilkan only significant kalau mass objek tu sangat-sangatlah kecil. Even kita pun akan hasilkan wavelength sebenarnya. Cuma sebab kita ni berat, wavelength yang dihasilkan oleh badan kita ni is almost insignificant lah. Almost insignificant. Okay. Untuk de Broglie dengan Heisenberg ni, formula ni awak hanya perlu tahu saja. Awak tak perlu buat calculation. Awak tak perlu buat calculation menggunakan formula ni. Awak hanya kena tahu apa relationship dia. Itu sahaja. Okay, setakat ni okay. Boleh? Ada soalan? Boleh, sir. Boleh, sir. Yeah, okay. So de Broglie is the one that proposed that wave particle duality of the electron, and they proposed the relationship between the mass and also the wavelength. The reason sebab kita guna wavelength adalah sebab wave, apa properties wave? Dia mesti ada apa? Properties wave. Distance. Distance lah. Ada distance. So distance tu selalu kita kira wavelength lah. Selain wavelength ada frekuensi. Ada lagi satu apa? Frequency. Frekuensi dah ada ni. Frekuensi wavelength. Lagi satu? Energy. Apa? Tadi Nurizah jawab lagi velocity ada juga sebab ada speed, so kita ada amplitude, energy juga, yes, wave juga ada energy dan juga amplitude. Sebab so sebenarnya elektron yang dalam atom tu dia dalam bentuk wave yang kita panggil sebagai standing wave. Ni saya tak nak terlalu detail lah, sebab ini awak akan belajar waktu fizik nanti. Standing wave tu. Okay, itu de Broglie postulate. So basically dia propose the wave particle duality of electron. Okay, sekarang ni kalau elektron tu bergerak sebagai bentuk wave, kita tak boleh define dia punya exact position. Sebab wave ni macam saya cakap awal-awal dia extend through the space. Dia extend through the space. We cannot pinpoint the exact location of that particular wave at a given time. Okay, kita tak boleh pinpoint dia. Okay, that's come from
the Heisenberg. Ini contoh application of De Broglie ni. Kita guna electron microscopy ataupun nama lain famous adalah SEM. Scanning electron microscopy. Scanning electron microscopy ni basically kalau ada sampel, ni saya ada tip. Tip ni saya akan hasilkan electron beam. So electron beam ni dia akan ada higher frequency sebab wavelength ada higher frequency. So higher frequency dia akan scan permukaan sampel tu. So waktu elektron tu sentuh sampel tu akan hasil elektron dan sampel ni akan terkeluar, akan campak. So kita akan ada elektron diffraction lah ataupun kita panggil sebagai back scattering elektron. So elektron terhasil ni dia akan hasilkan current. Current yang terhasil tu yang menyebabkan kita boleh buat topography of the surface of the sample tu. Mana kita boleh tengok macam mana bentuk sampel tu. Dan SEM ni selalunya kita untuk benda yang sangat-sangat kecil. Sebab sebab SEM ni selalunya kita tak boleh kita measure ataupun kita nak pakai image benda yang kita tak boleh dapat guna light microscope. Tadi dalam lab biologi, mikroskop tu kita panggil sebagai light microscope sebab dia guna cahaya matahari. Tapi SEM dia guna electron beam. So electron beam dia sentuh sampel, dia hasilkan elektron dan itu hasilkan current. Current itulah yang menyebabkan kita boleh detect surface objek tu. So contoh ini tak salah adalah mikroorganism yang dalam laut, selalu dekat dasar laut. Dan yang ini tak salah yang ni yang dia boleh tahan temperature tinggi tu, even dia hidup dekat volcano. This one is the structure of a nanoparticle. Selalunya nanoparticle ni kita gunakan untuk catalyst lah. Yang awak nampak 001, 114 ni adalah dia punya surface particle tu. Ni one of the eksperimen yang berjaya proofkan De Broglie postulate. Maknanya elektron ni ada wave properties sebenarnya. Dia adalah particle dan dia juga adalah wave. Okay. So, macam saya kata tadi, wave kita tak boleh tahu exact position dia macam mana. Okay, that's come Heisenberg. Heisenberg ni pula dia propose. Okay, it is impossible for us to know simultaneously the momentum and also the position of the particle with certainty. And the Heisenberg principle is given by this formula, where the delta X is the uncertainty in position. Okay, uncertainty in position, and delta P is the uncertainty in momentum. In momentum, sebab momentum kita guna simbol P. So maknanya kalau kita tahu position, kita tak boleh tahu dia punya momentum. Kalau kita tahu momentum, kita tak boleh tahu dia punya position. Itu basically Heisenberg uncertainty. Maknanya kita tak boleh tahu dua-dua. Sebab wave ni dia macam membesar dalam space. Kita susah nak pinpoint the exact location. Okay ni, ada soalan? Okay, sir. Okay, sebab ni is quite a new concept lah untuk awak. Okay, so since kita tahu elektron tu sebenarnya kita tak boleh tahu exact location dia, betul ke elektron tu sebenarnya berada dalam orbit? Betul ke elektron tu sebenarnya memang betul-betul ada certain radius daripada nukleus? Sebenarnya kita tak boleh tahu pun sebenarnya. Tapi kita boleh buat satu model yang menunjukkan the probability ataupun sebarang kemungkinan elektron tu ada berada dekat mana. Okay, so that's come from the orbital. Elektron sebenarnya berada dalam orbital dan orbital tak sama dengan orbit. Awak kena ingat macam ni. Orbital tak sama dengan orbit. Lepas ni kita tengok macam mana apa perbezaan antara orbital dan dengan orbit. So, the one yang propose the concept of orbital ini adalah kita panggil sebagai Erwin Schrödinger. Awak pernah dengar Schrödinger cat? Schrödinger cats. Pernah dengar teori ni? Tak. Tak. Okay. Nah. Siapa Breaking Bad semua benar lah. Schrödinger cat ni dia bukan eksperimen betul tau. Ni kita panggil sebagai tak eksperimen. Maknanya dia fikir macam falsafah. Dia macam filosofi lah. So awak bayangkan sebab elektron is very small. So susah kita nak study dia punya behavior, dia punya property agak susah nak study. Dan sebab kita dari situ kita tak tahu pun position elektron duduk kat mana. So macam mana kita nak make sure dia stay setempat supaya kita boleh study. So Schrödinger cat ni dia buat satu perbandingan. Okay, nak study elektron ni sebenarnya macam kalau awak ada satu kotak,
Kotak tu awak hitamkan. Jangan ada cahaya, jangan ada lubang, jangan ada apa. Dalam kotak tu awak letak kucing. Awak letak kucing Dalam letak kucing, dekat sebelah kucing tu awak letak satu botol yang ada racun. Dan botol tu awak tutup lah. Okay, dan ada radioactive material. So when the radioactive material release radiation, dia akan gerakkan penukul ni. So penukul ni akan keep ketuk-ketuk gelas yang ada racun sampai racun tu pecah. Okay, agak-agak apa akan jadi dekat kucing tu? Kucing tu mati. Mati. Okay, tapi sebab kalau kita dah gelapkan kotak tu, tak ada lubang, tak ada apa, boleh tak kita tahu aktiviti kucing tu sebelum dia mati? Tak. Tak. Itu adalah macam itulah elektron. Elektron ni kita tak boleh tahu macam mana aktiviti sebenar dia, macam mana profesional, tapi kita boleh tahu dia punya outcome. So outcome untuk kucing hanya boleh tahu kalau kita buka kotak tu. Mana lagi dia nampak aku kucing tu mati. Tapi macam mana reaction dia dengan racun tu, dia bergerak macam mana, semua kita tak boleh tahu. Tapi kita boleh assume. Kita boleh buat satu probability dengan menggunakan mathematics. Okay, so basically Erwin Schrödinger ni dia derive satu equation yang menunjukkan probability where we can find the higher density of electron. Dekat mana ada density electron yang paling tinggi. Okay, dan kita given by this equation. H psi equal to energy psi, where H itu kita panggil dia sebagai Hamiltonian operator. Yang ni pun awak tak perlu mengira lah, Hamiltonian operator ni basically is a scientific term that we use ataupun untuk represent the potential energy and also the kinetic energy of a substance. Itu kita panggil sebagai Hamiltonian operator. Okay, so basically from that equation, dia buat satu solution which is kita panggil sebagai psi. Psi ini nama lain dia adalah wave function. Okay, sebab kalau ikut Heisenberg tadi, elektron ni wave, so kita tak tahu pinpoint exact location dia, tapi kita boleh tahu probability. Dengan solving equation ni, kita boleh dapatkan probability where we can find the electron. Dan probability itu kita panggil dia sebagai probability density, ataupun nama famous dia adalah orbital. So orbital ini basically is a 3D region in a space around the nucleus where there is higher probability of finding an electron. Awak kena ingat orbital ini sebenarnya hanyalah mathematical function. Mathematical function saja. Semua ni berdasarkan mathematics. Dan setiap orbital ada energy dia dan ada shape dia. Sebab tu saya cakap tadi awal-awal, orbital tak sama dengan, sebab orbit adalah a pathway. The pathway of electron to move around the nucleus. Tapi orbital ini adalah mathematical function of probability to find higher density of electron. Itu beza dia. Dan lagi satu, disebabkan kita tahu elektron tu boleh behave sebagai wave, elektron sebenarnya dia tak wujud seketul-seketul macam ni. Dia tak wujud seketul-seketul. Tapi elektron tu wujud dalam bentuk elektron cloud. Macam awak nampak awan tu, macam itulah elektron sebenarnya. Dan elektron cloud itu boleh cari dia dalam orbital. Okey ni. Ada soalan? Tak ada. Semua okey Boleh okey. So, kita tengok. So orbital tu, dia solve kat orbital tu, okay, dia daripada mathematical function dia dalam bentuk-bentuk orbital ni. Ini adalah bentuk-bentuk orbital tu. So lepas ni kita akan belajar lukis macam mana nak lukis bentuk orbital ni. So yang ini daripada expansion yang Hamiltonian psi equal to energy psi tu, dia expand. Okay, yang ini term ni menunjukkan dia punya potential energy, term ni menunjukkan dia punya kinetic energy. Awak nampak X, Y, Z ni sebab kita tahu orbital adalah dalam bentuk 3D kan. Dalam bentuk 3D maknanya akan ada elektron yang bergerak ke X axis, akan ada elektron yang bergerak ke Y axis, akan ada elektron yang bergerak ke Z axis. Sebab tu kita ada 3 axis ni. Awak kena ingat elektron tu dia dalam space. Dalam space mesti dalam bentuk 3D. So dia boleh gerak ke X, ke Y ataupun ke
Z. So kita solve equation ni, kita dapatlah bentuk-bentuk orbital ni. Kita solve equation, kita dapat bentuk-bentuk orbital. Itu. So awak jangan risau calculation ni tak ada. Dan awak tak perlu hafal pun formula ni. Ini sejak nak tunjuk sahaja. Sebenarnya apa sebenarnya, macam mana kita boleh dapatkan orbital tu. Dan shape-shape tu berdasarkan kita kena solve dulu mathematics ni baru kita boleh dapat shape dia. Okay. Okay. So, kita tahu elektron itu berada dalam orbital. So sekarang ni dan elektron tu bentuk dia electron cloud. Yang bentuk electron cloud. So kita kena bagi identiti dekat elektron tu. Macam kita bagi dia dekat pengenalan. So nak bagi ID kepada elektron tu, kita akan gunakan quantum numbers of an electron. So quantum number ni dia act as a personal ID lah. Dan setiap elektron dia akan ada personal ID dia yang tersendiri. Dia tak akan sama. Contohnya lah. So contohnya saya ada dua orang student A dengan B. Okay. Dua-dua dia lahir pada tarikh, tahun dan bulan yang sama. Contohnya, so maknanya dia punya nombor IC dia akan sama lah kan. So contohnya dia lahir tahun 2021, macam muda sangat pula. Tahun 02 bulan 3 14. So nombor IC depan dia akan sama. Dan diorang juga akan lahir dekat negeri yang sama. So maknanya diorang akan ada kod negeri yang sama. Tapi apa yang membezakan kedua-dua ni? YC yang belakang. Yang 4 nombor belakang ni kan. Macam tu juga. Macam juga elektron. Kita boleh bagi ID dekat elektron. Akan ada elektron yang nombor depan dia sama tapi nombor last dia mesti berbeza. Supaya kita boleh tahu kena differentiate dia. Itu bendanya. Itu quantum numbers. Quantum number ni kita bagi identity dekat elektron. Kita bagi dekat pengenalan. Okay, quantum numbers, in order to describe one electron, okay, you need 4 different quantum numbers. Awak kena ada 4 ni untuk describe satu elektron. So the 4 quantum numbers are N, L, and S. Yang setiap satu tu dia menunjukkan benda yang berbeza. Dia menunjukkan shape, dia menunjukkan size, orientation, and also how the electron spin. Macam ni elektron tu berpusing. So kalau awak nak describe satu elektron, awak kena ada keempat ni. Baru awak boleh describe satu elektron. Okay, so we start with the first one, N. Kita nak tulis memang kena ikut urutan N, L, M, S. Okay, macam saya cakap tadi, nak describe satu elektron, awak kena ada keempat. Okay, value of N. Okay, so the value of N represent the energy level. Ataupun dia represent size. Sama je. N represent energy level atau size. The value of L will represent the shape of the orbital. Okay. M represent orientation of orbital. Okay, macam saya kata tadi, elektron tu adalah space. So space ada 3 axis. X, Y, and Z. So kita tengoklah orientation tu maknanya macam mana orbital tu berpusing dekat axis yang berbeza. Dia pusing kat X macam mana, dekat Y macam mana, dekat Z macam mana. Kita akan tengoklah lepas ni. Dan S ini adalah electron spin. Dia spin clockwise ke ataupun anti-clockwise. Dan keempat-empat ni awak perlukan untuk represent satu elektron. Okay, mana satu kurungan tu je adalah sama dengan satu elektron. Okay, kita start dengan yang pertama. Principal quantum number. Yang ini awak kenal dah waktu kita ber-energy level awal-awal tu. So the principal quantum number is given by small n. Simbol-simbol dia semua huruf kecil. Given by small n and is a positive integer. Maknanya nombor dia mesti positif, tak boleh pecahan dan tak boleh kosong. Then the smallest number of n is 1. The biggest number of n is infinity. So n must always start from 1 and 3n until infinity. So the value of n indicate the size of the orbital and also distance and energy. So maknanya when the value of n increase, the size will increase and also the energy will be increase. So kalau awak tengok ni, kalau selalunya kita tulis nama orbital tu, kita dulu tulis 1s, 2s, 2p. Lepas ni kita akan belajar lah. Kalau awak tengok
Ni nombor n dia 1. Ni value n dia 2. Ni value n dia 3. So makin tinggi value of n tu, size dia makin besar. Size besar, energi dia pun akan makin besar. Okay, boleh ni? Ada soalan? Boleh, Ada, sir. Boleh, okay. So, dah tahu value of n, kita boleh cari value kedua, which is value of L. L ini nama dia adalah azimuthal quantum number. Ataupun dia ada banyak nama lain. Dia boleh angular momentum boleh. Tapi kita guna azimuthal lah, nak senang. Kita standardizkan. Okay, L ini is a quantum number, is an integer with a value 0 up to n minus 1. And the value of L shows the shape of the orbital. Lepas ni saya akan terangkan macam mana nak dapatkan value of L. So, if the value of L is equals to 0, dan orbital itu kita panggil dia sebagai s orbital. So, L0 kita panggil dia sebagai s orbital. Dan bentuk s orbital adalah spherical. Spherical maknanya bentuknya kalau lukis dalam kertas, bulat je lah. Okay. Kalau value of L itu adalah 1, nama orbital itu kita panggil sebagai p orbital. Bentuk p orbital adalah dumbbell. Dia bukan bentuk dumbbell betul pun, dia macam just ada 2 lobe sahaja macam ni. Ini bentuk dia. Okay. Kalau L sama dengan 2, orbital dia panggil sebagai d orbital. Bentuk dia adalah clover leaf. Clover leaf ada berapa kelopak? Ada berapa petal? 4 kan? So dia bentuk macam ni. Nanti kita lukis lah. Kita cantik. Dia bentuk macam ni. Dan F dan seterusnya. Tapi untuk syllabus awak hanya perlu tahu sampai D sahaja. But F ni dah complicated dah. F orbital ada 8 loop, tak silap. Ada 8. Awak ingat L0S, L1P, L2D. Dia SPDF, GHIJK. Dia macam tu susunan dia. Dia lain macam sikit. Okay. So macam mana nak tahu orbital ni? Okay. Kita boleh dapatkan value of L daripada N. Sebab kita kena ingat kita kena ingat the value of L must always start from 0 and the maximum value of L is N minus 1. Is N minus 1. Okay. So when N equals to 1, what is the possible value of L? Berapa? 0. 0. Ada nombor lain tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab maksimum dia mesti n minus 1. So 1 minus 1 is equal to 0. So when n equals to 1, L adalah 0. So apa je dia punya orbital? Subshell dia apa? S. Yes, correct. So the S orbital. So maknanya kalau awak lukis energy level tu, kan ni energy level, silap. Okay, energy level. Okay, so maknanya dekat n equals to 1, maknanya kita hanya ada S orbital. Okay, let's say n equals to 2. So what are the value of L? 0 and 1. Yes, correct. 0 and 1. So when L equal to 0, orbital apa? S orbital. 1? P. P orbital. So maknanya dekat energy level sama dengan 2, kita akan ada S orbital dan kita akan ada P orbital. Itu maknanya. Okay, when n equals to T, L equals to 0, 1 and 2. okay, 0, 1 and 2. Maknanya kita ada S orbital, P orbital, D orbital. So maknanya n equals to 3, ada S, ada P, ada D. Okay, so maknanya selalunya macam saya kata tadi, yang 1S, 2S semua tu, nombor itu menunjukkan quantum numbers, S itu menunjukkan value of L. So maknanya dekat n equals to 1, okay, dekat n equals to 1, orbital yang ada hanyalah 1S. So dekat n equals to 2, apa je orbital yang possible yang ada? So 2S dengan 2P. 2P. 3?
3s, 3p, 3d. Yes, correct. Dan seterusnya. So ingat, yang ini menunjukkan N, yang ini menunjukkan L. So, kalau saya bagi awak 5p, 5p orbital, value of N saya berapa? 5. 5. Value of L? 0, 1, 2, 3, 4. Ni spesifik untuk P, 5p. Kalau P orbital, L berapa? 1. Yes, correct. 1. L sama dengan 1. So, maknanya yang ini, awak kena tengoklah. Orbital tu kalau ingat, orbital P, L sama dengan 1. Memang kalau N sama dengan 5, possible dia boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4. So, dia boleh jadi 5S, boleh jadi 5P, boleh jadi 5D, boleh jadi 5F, boleh jadi 5G. Dia macam tu lah. Okay, boleh ni? Ada soalan tak? Tak ada Okay. Right. So, dah lah value of L. Okay, kita pergi pula value of M. Sebab value of M depends on the value of L. Okay, the value of M, okay, M is equal to negative L to 0 to positive L. Okay, and the value of M shows the orientation of the orbital in space. There's the orientation. Okay, macam mana contohnya. Kalau N sama dengan 1, okay, N sama dengan 1, L sama dengan berapa? Kosong. Jadi, kosong. So, when L equals to 0, what the value of M? 0. 0. Okay, so when N equals to 2, what are the value of L? 0 and 1. Okay, 0 and 1. So when L 0, what is the value of M? 0. 0. Value of 0. L? The value of M for 1? Negative 1. 0, 1. 1 je. Dia mesti ada positif tau. Mesti ada positif. Mesti ada positif. Okay, so kalau N equals to 3, L kita boleh jadi 0, boleh jadi 2. Kan? So M, kalau L 0, M mesti berapa? Kalau L 0, M mesti 0. 0. Kalau L1, M negative 1, 0 and positive 1. So when L equals to 2, it must have negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Sebab kalau awak kena ingat, the value of M is equal to negative L, 2, 0, 2, positive L. Okay. Macam saya cakap tadi, M ni shows orientation. Shows orientation. Each value of M is equal to 1 orientation. Each value of M is equal to 1 orientation. And 1 orientation can accommodate maximum 2 electrons sahaja. Awak ingat, each value of M represent 1 orientation. And 1 orientation can only accommodate a maximum of 2 electron only. So, maknanya, kalau ini orbital 1s kan? Kan ni orbital 1s. Okay, maknanya 1s ada berapa orientation? Ada berapa value of M dia? 1. 1. So, ada berapa orientation? 1. 1 orientation. So, ada berapa elektron maksimum? 2. Okay, 2 elektron. So, maknanya 1 s orbital ataupun any s orbital can only accommodate a maximum of 2 electrons only. Okay, so now kita ini when L kita ni 2s orbital, ni kita ada 2p. So, kalau 2s orbital ada berapa orientation?
1. Satu kan? Sebab S kan. Dan kalau S ni maknanya L kosong. Kalau L kosong, M mesti kosong. So satu je lah. So satu orientation sama dengan 2 elektron. So kalau 2p orbital ada berapa orientation? 3. 3. So 3 orientation bersamaan berapa elektron? 6. 6. Okay, so ni 3s, so sama dengan 2 elektron sama. P boleh muat 6 elektron. Okay, D orbital agak-agak boleh muat berapa elektron D orbital? Sir, Ya saya? boleh explain lagi sekali tak yang orientation tu? Okay, orientation. Okay, sekejap saya padam balik. Sebab ni pun dah seraba kan sekejap Dah seraba page sekejap saya padam balik. Okay. So, macam saya cakap tadi, okay, each value of M, okay, each value of M, dia represent one orientation. Orientation tu maknanya macam mana shape orbital tu. Macam mana dia ke kanan, ke kiri ke, itu maksud orientation. Macam mana dia dalam space. Dan satu orientation hanya boleh muat 2 elektron saja. Okay. So, kalau N sama dengan 1, L sama dengan 0. So, M mesti sama dengan 0. Okay, ini adalah orbital nama apa? S. S kan? Ataupun 1S kan? 1S. So, 1S orbital ada berapa orientation? 1. 1. So, sama dengan 1 orientation. And 1 orientation boleh muat berapa elektron? 2. Okay, 2 elektron. So, maknanya S orbital hanya boleh muat 2 elektron saja. Sebab apa? Sebab dia hanya ada satu je value of M. Itu maksud dia. Kita betul kalau N sama dengan 2. N sama dengan 2, value of L kita boleh jadi sama dengan 0 ataupun L sama dengan 1. Okay, so maknanya ini adalah 2P, ini adalah, sorry. Ini adalah 2S, ini adalah 2P orbital. 2P sebab N dia 2, L dia 1. Sebab tu nama dia 2P. Okay, kalau L kita sama 0, M mesti sama dengan berapa? Kalau L kosong. 0. Kosong. So when L equals to 1, M equals to negative 1, 0 and positive 1. Okay, awak tengok. Kalau dia 2S, orientation dia ada berapa? Ada berapa? Ada berapa value of M? 1 kan? Satu orientation, dan satu orientation hanya boleh muat 2 elektron. Okay, so agak-agak 2P ni boleh muat ada orientation 2P. 3. 3 orientation lah sebab ada 3 value of M. Itu sebab dia. Sebab apa? So dia ada 3 orientation. Sebab apa? Sebab ada 3 value of M. Ada M negatif 1, 0, positif 1. So 3 orientation mana boleh muat berapa elektron? 6. 6 elektron. Okay. So sama ke kalau saya ada N sama dengan 3? N sama dengan 3, kita boleh ada L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. So ini adalah S, 3P. Ini apa? 3 apa? D. Okay, 3D. Okay, kalau L kosong, M pun sama dengan 0. So satu orientation. So kalau L1, M sama dengan berapa tadi? 3. 3 kan, negatif 1, 0, positif 1. So total elektron dia 6, ni total elektron 2. So kalau L sama dengan 2, M kita adalah sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So ada total berapa orientation dalam ni? 6. 6, 5. 5 kan. So ada 5 orientation. So 5 orientation bersamaan dengan berapa elektron? 10. 10. 10. Okay. Awak ingat tak?
dekat sekolah menengah dulu awak belajar benda ni. Yang 2, 8, 18. Ingat tak? Ingat. Hmm. Sebab tu lah, inilah benda. So maknanya, dekat shell pertama, sebab shell pertama hanya ada 1s orbital, so sebab tu dia ada 2 elektron sahaja. Dekat shell 2, kita ada total elektron dia 2 tambah 6 berapa? 2 tambah 6 berapa? Sebab tu shell kedua, maksimum dia 8 elektron je sebab dia hanya ada 2s, ada 2p. Shell ketiga, kita ada 3s, 3p, 3d. So total elektron dia berapa? 18. 18. Itu yang awak belajar 2, 8, 18 semua tu dulu waktu sekolah menengah. Inilah benda dia nanya. Okey, boleh? Boleh. Dia kalau F, makin bertambah lagi lah. Dia makin lama makin bertambah. So basically makin awak naik energy level tu, makin banyak dia punya elektron dia yang boleh di-accommodate. Alright, sebab apa dia satu erosion 2 ni, kejap lagi saya terangkan waktu kita belajar pasal value of S tu. Saya akan terangkan. Okay, semua dah lukis tak exist yang saya minta tu? Dah, okay. So sekarang kita akan belajar macam mana nak lukis dia. Kita akan belajar macam mana nak lukis dia. Okay, so kita start dengan S orbital. Tadi, so let's say kalau saya kata ini adalah 1s, ini 2s. Okay, what is the shape of S orbital? Apa shape dia? Spherical. Spherical. So basically spherical kalau awak lukis dekat kertas, bulat je lah. Bulat. Okay, so 1s kita lukis. Kita lukis 1s. So, 1s kan bulat. So kita lukislah bulat. Okay, lepas tu awak make sure awak kena shadekan dia. Awak kena loretkan dia. Macam ni. Okay, apa beza 1s dengan 2s? Apa beza dia? Size. Size kan? Sebab macam saya kata tadi, n increase, size juga akan increase. So yang 2s tu awak lukis yang lagi besar sikit. Lukis yang lagi besar daripada 1s. So 3s akan lagi besar daripada 2s. Macam tu lah bendanya. So dah lukis, make sure awak lorek. Awak nak colourkan penuh boleh. Awak buat line-line yang macam ni pun diterima juga. Boleh juga. Itulah bendanya. Okay, semua dah siap lah? Dah, sir. Okay. Buat sama-sama lah. Lepas-lepas ni saya nak awak hantar yang awak lukis kat saya. Jadi saya buka kat GC. Yang awak lukis ni awak hantar dekat saya. Okay. Kita masuk P. Macam tadi P. Okay, kita tengok. L sama dengan 1 P orbital kan? Tadi kita belajar. So kalau L sama dengan 1, M tadi berapa? 0, 1, 0, 1. Negatif 1, kosong positif 1. Okay, ada 3 orientation kan? Maknanya ada 3 nombor value of M. So maknanya ada 3 orientation. Orientation dia adalah PX, PY, PZ. Itu orientation dia. Maknanya dia boleh pergi ke arah Y, X, boleh pergi ke arah Y, dia boleh pergi ke arah Z. Okay, so kalau PX maknanya axis X masuk dalam loop tu. So contoh kalau saya ada loop, ni orbital tu lah. Kita panggil loop. Axis X tu, kalau ada PX, axis X tu masuk dalam loop tu. Masuk dalam tu. So kita lukis lah. Macam tadi bentuk P bentuk apa? Dumbbell. Dumbbell. So dia ada 2 lobes. Ada 2 lobes. So kita lukis lah. Sebab dia PX, kita lukis dekat X axis. So awak kena lukis 1. Okay, 1, 2. Lepas tu awak loretkan dia. Itu sahaja. Okay, make sure kedua-dua loop tu ada size yang lebih kurang sama. So kalau awak lukis satu macam ni, satu loop tu macam ni salah. Ataupun ada juga nanti saya akan lukis yang petak macam ni, ada juga. Yang ni pun salah. Tak diterima. Okay, PX. Okay, PX. Ada soalan PX.
Sir, Ya saya. nak label diagram ni macam mana? Kita kena tulis PX lepas tu orbital tu ke? Outlook tulis je lah PX kat bawah ni. Tulis je PX. Okay, Dah. sir, thank you. Tapi kalau dia bagi specific quantum numbers, contoh macam 3px ke, awak kena lah tulis 3px ke 3py ke. Ikut lah. Okay, sir. Terima kasih, sir. Sama. Make sure size loop sama. Semua dah settle? Dah sir. Dah. Okay. Dah, sir. Okay. So py. Py maknanya dia dekat axis mana? Y. Y. Awak lukis juga benda yang sama macam tadi. Awak lukis juga. Benda yang sama. Satu loop. Dua loop yang lebih kurang sama. Saya sama ke tak ni? Saya lupa nama dia. Lepas tu awak lorikkan dia. Awak lorikkan dia. Ini adalah PY. Maknanya kalau PZ dekat mana PZ? Dekat axis mana? Z. Yes, correct. So PZ akan ada di axis Z. Inilah bendanya. P ni senang je. P dia senang. Jangan risau. Okay, dah settle sampai PZ tak? Dah sir. Okay. Make sure Dah. axis awak label lah axis ni. Axis ni label. Okay. Now kita pergi D pula. Okay, D orbital. Okay, D orbital datang daripada L equals to 2. So, when L is equals to 2, M is equal to negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Positif tu jangan lupa tulis. Positif wajib untuk value of M. So, maknanya M ada 5 orientation. So, kita ada DXY, DXZ, DYZ, DX square minus Y square, and DZ square. So ada 5. Itu nama-nama dia. Okay, kita start dengan DXY. Okay, kalau awak nampak XY macam ni, maknanya the loop located between axis X and Y. So maknanya kalau awak lukis macam ni, so sini X, ini Y, loop tu berada in between. Macam tadi, macam P, macam tadi kalau ada X ni maknanya axis tu masukkan dalam loop. Tapi kalau D dia lain sikit. Kalau dia XY maknanya dia berada di antara paksi X dan paksi Y. Yang ini sudah merahkan lah. Ini serahkan. So, awak lukis loop antara paksi yang merah. Awak lukis loop dia. So, D orbital ada berapa loop? 4. 4. Yes, correct. So, 1 loop. 2. Okay, lagi 2 letak mana? Lagi 2. Z axis. Dia bukan berpasul Z axis tapi dia berada di atas Z axis. Kejap lagi saya tunjuk dia punya modeling tu. Simulation dia. Z. So, untuk awak lorikkan dia. Shadekan dia. Ini adalah DXY. That means the loop, all the loops located between axis X and axis Y. Itu maksud dia. Okay. Dah siap dah XY? Dah sir. Okay, yang lain pun okay So kalau okay. XZ, mana loop tu berada di mana? Between X and Z. Yes, correct. So between X and Z. Yang ni sudah merahkan lah. Sudah merahkan. So lukis lah. 1. Tak sama.
satu. Lagi satu dekat sini. Dekat sini. Ini macam tak sama saiz sekejap So pandang balik. Macam awak lorikkan dia. Alright. So dia berada di antara X dan Z. So kalau DYZ pula, dia berada di antara mana? YZ. Y dengan Z. Try. Try. Y and Z. Case Y. Cantik. Okay, and Z. Okay, macam ni. Dia punya ni. Boleh saya proceed? Ke tengah melukis lagi? Tengah melukis. Okay, so, lukis. Siapa yang dah siap lukis, tekan yang resign tu tengok. Siapa yang dah siap lukis? Senang sikit. Lukis dulu sampai di YZ dulu. Baru kita masuk yang lain. So, Ini saya. so can I know why we will have dxy, dxz? Okay, the name of the orbital all comes from the when you solve this equation, like this one. Okay, when you solve this equation, you will get different solution. So that's why dia ada nama yang berbeza-beza because it depend on the location of the lobe. All the shapes and the name must come from the solution from this equation. Okay. I still don't understand. Okay, so when you solve this equation, okay, they will give you a different solution. So from that solution, okay, dia akan plotkan sekejap. Saya tunjuk buku dulu sekejap. Macam mana dia punya ni. Loading. Yeah. This is how they get the shape and also the name. So when they solve the equation, dia akan dapat probability density punya shape ni. So daripada shape ni, daripada probability density ni, daripada area under the graph semua yang dia boleh dapatkan. The name semua tu. Oh, okay. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. Nanti bolehlah saya akan bagi link buku ni untuk dekat group dari Kasau. Boleh tengoklah macam mana. Sebab this is a main reference book. Main reference book untuk chemistry. Ini bentuk d orbital tu sebenarnya. Okay, dah. Siapa dah siap? Okay, ada lagi beberapa belas orang tak siap lagi. Kita tunggu. Tutorial question try dah.
tutorial question. Dah cuba buat dah? Dah try sikit sir. Dah sir. Okay, tak apa-apa. Dah sir. Dari tutorial tu kalau ada masa terus skip, continue buat lah. Supaya awak tak rasa terbeban sangat sebab bukan awak belajar chemistry je, awak belajar math semua, banyak kerja. SDS ni dia workload dia lain sikit lah. Dia lain macam sikit, especially for online class ni. So far boleh follow ke metric punya syllabus? Okey lagi ke? Boleh sir. Boleh lagi Masih boleh sir. masih boleh lagi. Okey Okey. Okey. Boleh saya proceed ke dx square minus y square? Boleh. Boleh sir. Okay. So, macam tadi, kalau dxy, dxz, dyz, the loop located in between, they exist. Tapi kalau awak nampak ada square, awak nampak ada square ni hanya untuk d orbital. Kalau awak nampak ada square, so let's say this is x axis, this is y axis, maknanya loop tu berada, axis tu masuk dalam loop tu. So dia maknanya dia, so ni ada loop, ni kita punya axis, itu maksud dia. So kalau x square minus y square, loop tu berada di mana? Axis mana? Atas X dengan Y. Atas ke dia pass through? Pass through. Dia pass through. Dia bukan atas tau. Kalau atas tu jadi macam ni. Macam mana? Macam ni. Dia berada di antara. Tapi dia pass through sebab nampak square, sebab awak tengok dia pass through X, dia pass through Y. So awak lukis lah. Awak lukis. Okay, 1, 2, tak sama. 2, 3, 4. Awak lukis lah. So maknanya, ya? Kenapa bukan in between? Sebab dia ada square ni. Itu. Itu sebab dia. Kalau tak ada square, dia in between. Kejap lagi saya tunjukkan dia punya simulation tu. Kejap lagi saya tunjukkan. Dekat mana location dia sebenarnya. Boleh? Boleh. Okay. Ni dx square. Y minus y square. Okay. Last kali kita dz square. Kalau dz square, maknanya loop tu berada di mana? Loop tu. Pass through Z. Ya, okay, correct. Pass through Z axis. Tapi yang dz square ni beza sikit. Sebab kita ada satu benda tu kita panggil sebagai torus. Torus ataupun kita panggil, dia macam bentuk donut lah basically. So awak lukis torus tu. Awak lukis. Awak shapekan dia. Okay. Lepas awak lukis satu loop, dua loop dekat Z axis. Tak sama lah untuk dia. Ni adalah dz square. So, kena buat ring macam tu dan shape. Yes. Kena buat ring tu. Sebab kalau kan asalnya di orbital ada 4 loop kan. 2 loop tu, kalau kita masukkan dalam equation yang tadi tu, dia menunjukkan yang 2 loop tu dia dekat tengah-tengah. That's why yang jadi torus ni. Dia memang macam ni, dz square. Okay, saya tunjuk kita punya ni. Okay, jap kita tengok yang kita try tengok yang 2P tu. Kita tengok yang try 2P lah. Okay, contohnya macam saya cakap tadi, kalau saya ada PX kan. Okay, PX maknanya tu berada di mana? Kalau PX. Pass through X axis. So it will pass through X axis.
Ni awak mungkin tak nampak jelas ni dia punya. Okay, kalau awak tengok ni X tu. X tu awak nampak yang merah kecil kat atas tu, dia tulis X Maknanya awak tengok loop tu dia betul-betul pass through X exist. Tapi dia tak pergi dekat X dengan Y dengan Z. So kejap lagi saya bagi simulation ni, awak main-main lah dengan dia. Okay, so kalau Y maknanya loop tu pass through Y exist. Y exist yang sini, yang ada warna hijau ni. Ini Y exist. Okay, kalau D pula, okay, tadi kita ada dx square y square kan. Ni awak tengok. Dx square y square memang bentuk dia betul-betul pass through axis x and axis y. Dia tak sentuh pun axis z ni. Dia tak sentuh pun. Tapi kalau kita dxy, tadi dxy loop berada di mana dxy? In between X and Y. In between dengan y. So kalau awak tengok ni, tengok loop tu betul-betul berada di antara x dengan y. Okey, boleh tak ni? So kalau dz square, ni yang dz square ni yang donut cakap torus tadi. Yang biru tu adalah z axis. Ni torus tu. Ni nanti awak tengoklah macam mana. Sir, Ya, kalau dia ada Z square, so dia ada Y square dengan X square sekali. tak ada. Dia Z Tak ada. saja yang ada square. Z square sahaja. Okay. Awak kena ingat nama-nama orbital ni dan bentuk-bentuk ni semua datang daripada when you solve the equation. Yang equation saya tunjuk awal-awal tu. So equation tu dia akan bagi different solution. Kalau awak masukkan macam condition yang berbeza, dia akan bagi solution yang berbeza lah. Tapi awak tak perlu tahu mathematics tu. Dan awak tahu pun formula tu sebenarnya. Saya hanya just nak introduce awak. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Tak ada Okay, tak ada. Kita pergi yang last. Okay, last kita ada S, value of S. S is the magnetic spin quantum number. Sebab elektron ni dia boleh rotate dia clockwise ataupun anti-clockwise. And value of S ada dua je. Positive half ataupun negative half. Itu sahaja. Value of S tak ada benda lain. S ni senang. Dia hanya menunjukkan rotation. Macam mana elektron tu berpusing. Itu sahaja. Okay. Macam saya kat awal-awal kelas tadi, we need all these four quantum numbers to represent or to give ID for one electron. So nak tunjukkan satu elektron, kita kena ada N, L, M, S. Keempat ini bersamaan dengan satu elektron. Okay, contohnya lah 2s orbital. Okay, contohnya 2s orbital Okay, dalam 2s orbital, value of N dia berapa? Value of N. 2. 2. L? 0 and 1. Tapi ni 2s. S orbital. 0. Zero only kan? So when L equal to 0, M is equal to 0. 0. 0. So S dia boleh ada positive half ataupun negative half. Okay, so kita gabungkan dia, kita jadikan dia sebagai bentuk NLMS. So nak tulis, before awak tulis gabungkan, awak kena tulis kurungan N, L, M sama dengan, okay kita buat N dia 2, L kosong, M kosong, S tu awak pilih satu dulu. So S tu awak pilih positive half dulu. So lagi satu combination awak boleh buat 2, 0, 0, negatif half. Sebab tu macam saya kata tadi, satu orientation akan ada maksimum 2 elektron. Sebab apa dia ada satu orientation ada 2 elektron? Sebab value of S kita ada 2. Okey tak ni? Sir, okay. Okay saya. Kenapa dia half?
Kenapa dia half? Memang macam tu, value dia memang macam tu, half. Dia value tu dia tak ada signifikan apa-apa pun, dia just menunjukkan yang elektron tu boleh berpusing, itu sahaja. Yang kenapa dia half tu saya tak pasti sebab apa. Kenapa dia half tu? Oh, okay. Okay. Sekejap kita bagi contoh lain. So macam saya cakap tadi, s orbital maknanya boleh muat berapa elektron s orbital? 2. 2. Okay, kita try P pula Kita try P jap. Kita try P. Okay, kita try 3P. Okay, for a 3P orbital, value of n kita berapa? 3. L? 1. 1. M sama dengan negatif 1. 0 positif 1 and S dia boleh jadi positif half ataupun negatif half. Okay, so kita gabungkan dia macam kita buat NLMS tu. NLMS. Okay, so kita boleh buat N3, L1, M ni awak pilih satu dulu. Awak pilih salah satu dulu. So awak pilih negatif 1. So S boleh positif half. So lagi satu awak boleh buat 3, 1, negatif 1, S awak tukar jadi negatif half. So satu orientation boleh dapat 2. So macam jadi ni orientation yang negatif 1, awak boleh dapat 2 set of electron. Sebab apa awak dapat 2 electron? Sebab satu electron tu boleh pusing clockwise, satu electron tu boleh pusing anti clockwise. Itu maksud dia. So lagi, apa combination yang buat lagi? So 3, 1, awak ambil M kosong pula. Kosong positif half. So awak buat 3, 1, kosong, M, S negatif half. So lagi satu awak ambil 3, 1, positif 1, awak tukar value of M positif half. Another one is 3, 1, positif 1, negatif half. So macam saya cakap tadi awal-awal, P orbital muat berapa elektron? P. Berapa? 6 kan? So kalau awak tengok, awak dapat 6 set. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, 5 set, 6 set. So awak dapat 6 set of elektron. So awak dapat 6 elektron. Ingat satu bracket tu bersamaan 1 elektron. Kita bagi dia punya kad pengenalan. Okay, so kalau awak buat 3D, agak-agak berapa bracket yang awak expect kalau awak buat 3D? 10. 10. Nak buat boleh je kita buat Kita buat 3D. So N sama dengan 3. Kalau D orbital, L sama dengan berapa? 2. 2. So M sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. S is equal to positive half or negative half. Okay. So kita buat lah. Awak buat. Awak sepatutnya akan dapat 10. Sepatutnya awak akan dapat 10. Awak akan dapat 10 bracket. Awak buat je different combination tu. So nanti awak buat lah. Sepatutnya awak akan dapat 10. Okay. So. Tengok example. Ya okay, setakat ni yang NLMS tu okey lagi tak? Ke ada masalah NLMS tu? Ada tak faham? Sir, Ya saya. sebenarnya kan saya tak faham dari M tu. Saya terlepas tadi. Awak daripada M macam mana dapat N tu saya dah tak faham macam mana. dari N yang mula-mula tu? Okay, dari N Okay. Ya, saya tunjuk kat sini terus lah. Okay, kat sini terus. Okay. So, okay. So, N tu, the value dia mesti integers. The value of N must always start from 1, 2, 3 until infinity. Okay. So, N ni kita ada value of L. L ni dia bergantung kepada N. And the value of L must always start from 0 until maksimum dia adalah N tolak 1.
So, when n equal to 1, possible value of L ada tadi berapa? Kalau n1, n2, L sama dengan 0.1. 0 dengan 1. So, n sama dengan 3, kita akan dapat 0, 1, 2. Okay, and the value of L dia menunjukkan shape. So, kalau L sama dengan 1, dia adalah S orbital. L sama dengan L0 S orbital, L1 P orbital. L sama dengan 2 adalah D orbital. So, maknanya kalau N kita 1, possible orbital kita adalah 1S je lah. Kita ada 1 je value of L. Okay, kalau N2, L kita ada 1, ada 2. So, kita boleh jadi 2S dengan lagi satu apa? Lagi satu? 2P. 2P. So, kalau N3, L boleh 0, 1, 2. So, boleh jadi 3S, 3P, kita boleh ke 3D. Dia boleh 3D. Itu maksud dia. Okay. Value of M, dia depends on the value of L. So, M is equal to negative L sampai 0 sampai positif L. So, maknanya kalau L saya sama dengan 0, M sama dengan berapa? 0. 0 lah. So, L1, M sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Sebab dia mesti start daripada negatif L sampai 0 sampai positif L. So, when L equals to 2, M sama dengan negatif L kita negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Dan N ni menunjukkan orientation. Satu value of M, okay, each value of M is equal to 1 orientation. Yang orientation tu yang awak lukis tadi lah. Yang awak lukis tadi tu. And 1 orientation is equal to 2 electron maximum. Okay ni, tadi Intan. Dah faham lah. Thank you, Sir. Sama. Itulah bendanya. Meski inilah conclusion dia. Lala ni kita buat conclusion terus sekali. Okay, contohnya, contoh soalan predict whether the following set of quantum number are allowed or not. Maknanya quantum number ni, elektron ni wujud ke tak? Okay, awak tengok A, 100 minus half. Elektron ni ada ke tak sebenarnya? Ada. Ada kan? Ada. Elektron ni ada. Sebab semua applicable. Semua betul lah. Okay, yang second 201 minus 1, ada ke tak elektron ni sebenarnya? Ada. Tak ada. Tak ada. Reason? Sebab dia punya S tu negative 1. Kan ingat S boleh 2 je. Positive half minus half. Okay, yang ketiga, ada tak elektron ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Reason? N equals Sebab N must always start from 1. Must always start from 1. Yang D ni ada tak elektron ni? Ada. Ada, yes, correct. Ada. Itu je lah. Okay, so nanti awak try tutorial question. Okay, awak sekejap tutorial pasal maybe petang ni atau malam ni saya akan upload kat GC lah. SOW pun saya dah upload dan video untuk lesson semalam belum lagi. Saya belum set lagi. Sebab saya kena upload YouTube tu dulu. Okay. So awak boleh continue sampai number 18. Sampai number 18. Tapi okay, next Monday, okay, on next Monday kita kelas next Monday kan. Okay, next Monday kita akan cover electronic configuration. Kita akan cover configuration dan kita, maknanya kalau kita cover tu kita habislah chapter ni. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada, Sir. Tak ada. Okay, tak ada. Kalau tak ada,
Ada soalan tadi? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita stop sekarang boleh? Okay, kalau tak ada, kita stop sekarang. Okay, thank you everyone.